Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Apa kabar murid-murid tahun 6 pada hari ini? Cikgu harapkan murid-murid tahun 6 masih lagi bersemangat untuk mengikuti sesi PDPR kita pada minggu ini. Jadi pada hari ini untuk subjek matematik kita akan masuk kepada topik yang baru, yaitu topik ke-9 berkaitan dengan koordinat. Bagi standard kandungan, pada hari ini kita akan cuba untuk melihat 9.1, yaitu mengaplikasi koordinat pada sukuan pertama. Manakala untuk standard pembelajaran, pada hari ini kita akan melihat kepada standard pembelajaran 9.11, yaitu menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang antara dua titik. Manakala untuk objektif pembelajaran pula, pada akhir pembelajaran nanti diharapkan murid-murid tahun 6 akan dapat menentukan jarak mengufuk dan mencancang objek dari asalan dengan betul. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, mari kita buat sedikit ulang kaji berkaitan dengan titik asalan, paksi mengufuk dan paksi mencancang. Adakah murid-murid masih ingat lagi di manakah terletaknya titik asalan? Ada sesiapa di antara kamu boleh bantu cikgu untuk tunjukkan di mana titik asalan? Desmond, Benny, Marsha, boleh bantu cikgu? Ya, betul. Titik asalan berada di sini. Berada di sini. Okey. Baiklah, apakah koordinat untuk titik asalan? Siapa boleh beritahu cikgu? Ya, betul. Koordinat bagi titik asalan adalah sifar. Jadi ingat di mana kedudukan titik asalan. Baik, paksi mengufuk. Yang mana satu adalah paksi mengufuk? Paksi X atau paksi Y? Ada sesiapa yang boleh beritahu cikgu? Ya, betul. Paksi X merupakan paksi mengufuk. Manakala paksi Y kita kenali sebagai paksi mencancang. Jadi cikgu harapkan kamu ingat istilah-istilah ini kerana kita akan menggunakannya sebentar lagi. Baik, kita buat sedikit ulang kaji juga berkaitan dengan bagaimana untuk menyatakan koordinat bagi beberapa huruf pada satah catas ini. Contohnya, boleh kamu nyatakan koordinat D? Ada sesiapa nak cuba? Apakah koordinat D? Jadi macam mana kita nak tulis koordinat? Dari mana kita baca dulu? Paksi X atau paksi Y? Okey, untuk koordinat D, kita mestilah melihat terlebih dahulu pada paksi X. Mesti kita lihat terlebih dahulu untuk paksi mengufuk. Jadi, paksi mengufuk adalah 3 dan paksi mencancang adalah 7. Jadi, koordinat bagi D adalah 3, 7. Baik, seterusnya. Bolehkah Faziana nyatakan apa koordinat H? Ya, betul Faziana. Koordinat H, kita akan lihat kepada paksi X dulu, iaitu 8 dan paksi Y adalah 6. Jadi, koordinat H adalah 8, 6. Seterusnya, boleh sesiapa nyatakan apa itu, apa koordinat J? Peri, boleh kamu nyatakan? Ya, betul Peri. Jadi J kita akan lihat pada paksi X terlebih dahulu. Kemudian kita akan lihat pada paksi Y, iaitu 4. Jadi koordinat J adalah 8, 4. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan lihat kepada contoh yang terdapat di dalam buku teks matematik kamu, muka surat 91. Jadi kita akan teruskan pembelajaran kita dengan melihat contoh yang pertama ini. Mari kita lihat. Baiklah, di sini terdapat satu satah catas. Ini merupakan satah catas. Okey, kita dapat lihat ada beberapa gambar yang terdapat di atas satah catas ini. Jadi mari kita lihat apakah penerangan bagi gambar ini.
Gambar menunjukkan lokasi beberapa buah pulau. Damia dan keluarganya sedang bercuti dan berada di rumah tumpangan yang terletak di asalan. Jadi rumah tumpangan yang Damia tinggal ini koordinatnya berada di asalan, iaitu sifar. Jadi ini merupakan rumah tumpangan. Rumah tumpangan ni maksudnya macam hotel ataupun rumah yang ditinggal sementara untuk bercuti. Jadi ini merupakan rumah tumpangan Damia. Jadi sekarang kita perlu buat apa? Kita perlu bantu Damia untuk menentukan jarak setiap pulau dari asalan. Jadi kita kena bantu Damia ini untuk menentukan berapa jauh atau jarak pulau-pulau ini dari tumpangan, dari rumah tumpangan Damia. Jadi di sini ada dinyatakan jarak setiap grid pada paksi-paksi ini ialah 1 unit. Maksudnya satu kotak ini atau jarak di antara satu nombor ke satu nombor ini bersamaan dengan 1 unit. Kita tak pakai km ke cm, kita pakai 1 unit. Jadi kita lihat. Jadi apa soalan pertama? Sila nyatakan jarak pulau bahagia dari Damia. Jadi soalan ini minta kita nyatakan jarak pulau apa dulu? Pulau bahagia dari Damia. Jadi kita kena tentukan berapa jauh pulau bahagia ini dari rumah tumpangan Damia. Jadi macam mana kita nak kira? Jadi di sini sudah diberikan contoh dengan menggunakan pengiraan dari nombor ke nombor atau dari petak ke petak. Jadi macam mana kira? Jadi seperti yang kita tahu, Damia berada di asalan. Jadi cara untuk kita kira jarak mengufuk. Mesti paksi X terlebih dahulu. Kita mesti lihat kepada paksi X terlebih dahulu. Okey, kita kira jarak mengufuk di paksi X bermula dari asalan 0 hingga 5. Jadi kita mula dari sini. Kenapa kita mula dari sini? Sebab soalan minta dari Damia. Jadi kita mesti kira mula dari Damia. Jadi kita kira mula dari Damia sehinggalah kita jumpa pulau bahagia. Jadi kita mula dengan paksi mengufuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ada tak paksi mencancang? Ada tak dia bergerak ke atas atau ke bawah? Tiada. Dia hanya bergerak ke kanan. Dia hanya bergerak secara mengufuk. Sudah sampai pulau bahagia. Jadi, kita boleh nyatakan jarak mengufuk pulau bahagia dari Damia ialah 5 unit. Kita tak pakai 5 km. Di sini kita kita guna istilah unit. Okey, jadi satu petak ini atau satu langkah kita wakilkan dengan 1 unit. Jadi kita bergerak sebanyak 5 langkah tadi, 5 kotak. Jadi kita boleh nyatakan jarak mengufuk pulau bahagia dari Damia ialah 5 unit. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Koordinat Pulau Harmoni ialah 21. Jadi sudah diberikan di sini koordinat Pulau Harmoni ialah 21. Jadi jarak mengufuk Pulau Harmoni dari Damia ialah berapa? Dan jarak mencancang pula ialah berapa? Jarak Pulau Harmoni dari Damia. Jadi mana Pulau Harmoni? Ini Pulau Harmoni. Jadi kita kena cari berapa jarak mengufuk terlebih dahulu. Jadi kita kira berapa jarak mengufuk dari Damia. Jadi kita mula mengira dari Damia. Kita letak pensel, kita mula kira dari Damia. Untuk jarak mengufuk kita mesti ikut jarak paksi X. Jadi kita kira bersama-sama. 1, 2. Jadi jarak mengufuk Pulau Harmoni dari Damia ialah 2 unit. Dan jarak mencancang, maksudnya kita kena naik ke atas untuk sampai kepada Pulau Harmoni. Jadi berapa jarak atau berapa petak yang kita akan lalui? 1.
Jadi, kita boleh katakan jarak mencancang pula ialah 1 unit. Boleh fahamkah murid-murid? Okey, sekarang kita lihat kepada soalan C. Pulau Sentosa terletak di koordinat 7, 3. Jadi, jarak mengufuk Pulau Sentosa dari asalan ialah berapa dan jarak mencancangnya ialah berapa. Jadi, kita kena kira jarak mengufuk Pulau Sentosa pula kali ini. Dari asalan. Nah, yang ini penting. Kita mesti tahu kita perlu kira dari mana. Kita perlu gerak dari mana. Jadi, di sini dia kata dari asalan. Kita kena cari jarak mengufuk Pulau Sentosa. Jadi, Pulau Sentosa di sini. Baiklah, sekarang kita kira bersama-sama berapa jarak mengufuk dari titik asalan. Jadi, kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, jarak mengufuk Pulau Sentosa dari asalan ialah 7 unit. Dan jarak mencancang pula kita kira sama-sama. Berapa pula nak naik ke atas? 1, 2, 3. Jadi jarak mencancangnya ialah 3 unit. Boleh faham murid-murid bagaimana untuk menentukan jarak sesuatu objek atau tempat dari asalan? Baik, kita lihat contohnya. Rajah di bawah menunjukkan beberapa lokasi bagi rumah di kawasan perumahan Sri Nanga. Jadi kita dapat lihat di sini terdapat 3 buah rumah yang ditunjukkan pada satah catas, iaitu yang pertama kita dapat lihat rumah Sani, rumah Hasan dan rumah Husairi. Jadi kita lihat apakah kehendak soalan. Baik, soalan yang pertama iaitu soalan A, kita perlu nyatakan jarak rumah Sani dari asalan. Jadi kita kena nyatakan berapa jarak rumah Sani dari asalan. Seperti yang cikgu cakapkan sebentar tadi, kamu mesti tahu kamu perlu bergerak bermula dari mana. Jadi tengok balik soalan. Soalan minta jarak rumah Sani dari asalan. Jadi kamu kena mula bergerak dari asalan sehingga kamu sampai kepada rumah Sani. Ataupun kamu boleh, kalau kamu tak nak gerak seperti yang cikgu tunjuk tadi, kamu boleh menggunakan koordinat. Contohnya, kita lihat koordinat rumah Sani. Jadi koordinat rumah Sani adalah 2, 3. Ialah 2, 3. Jadi, kita boleh terus nyatakan jarak mengufuk rumah Sani. Jadi, kita boleh nyatakan terus jarak mengufuk rumah Sani dari asalan ialah 2 unit dan jarak mencancang pula ialah 3 unit. Macam mana cikgu dapat jawapan ni? Tanpa perlu menggerakkan tanpa perlu bergerak di atas catas-catas. Macam mana cikgu dapat jawapan ini? Cikgu boleh lihat terus kepada koordinat ini. Koordinat yang di depan ini dia mewakili paksi X. Iaitu paksi mencancang. Dan yang di belakang ini dia mewakili paksi Y. Jadi, cikgu boleh terus nyatakan jarak mengufuk. Sebab jarak mengufuk ini adalah untuk paksi X. Jadi, jarak mengufuk kita dapat lihat adalah 2. Jadi, jarak mengufuknya adalah 2 unit. Dan jarak mencancang ini kita boleh lihat dari Y. Jadi, Y-nya adalah 3. Jadi, kita boleh terus nyatakan jarak mencancang pula ialah 3 unit. Ini merupakan salah satu cara yang boleh kamu gunakan kalau kamu tak nak melakukan gerak di atas satah catas, kamu boleh gunakan koordinat. Ataupun kamu nak guna juga gerak pun boleh, tak ada masalah. Kamu boleh gerakkan di atas satah catas ini seperti yang cikgu tunjukkan sebentar tadi.
Oke, kita lihat soalan B. Nyatakan jarak rumah Husairi dari asalan pula. Sekarang soalan minta jarak rumah Husairi dari asalan. Jadi ingat kalau soalan minta dari asalan, jadi kamu terus gerakkan atau gerakkan titik ataupun gerak mesti bermula dari asalan juga. Oke, jadi kita mula dari asalan, kita kira 1, 2, 3, 4. Ada tidak pergerakan secara mencancang? Tidak ada kerana pergerakan mengufuk sudah cukup untuk sampai ke rumah Husairi. Jadi kita boleh nyatakan jarak mengufuk rumah Husairi dari asalan ialah 4 unit. Okay, kita lihat soalan. Sila nyatakan jarak rumah Hasan dari asalan. Sekarang kita perlu lihat kepada rumah Hasan pula. Dari asalan. Jadi kita mula juga dari asalan. Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi terdapat 4 jarak mengufuk. Lepas tu, kita lihat jarak mencancang 1, 2. Jadi kita boleh nyatakan jarak mengufuk rumah Hasan dari asalan ialah 4 unit mengufuk dan 2 unit mencancang. Faham yang ini? Baik, seterusnya kita contoh yang ketiga. Rajah di bawah menunjukkan beberapa tempat yang berada di sekitar Din. Kedudukan Din adalah berada di titik asalan. Jadi kita dapat lihat di sini ada masjid. Okey, ada masjid, ada hospital, ada rumah Din. Ini adalah pejabat pos dan ini adalah Din. Jadi Din berada di kedudukan asalan. Jadi sekarang kita kena lihat berapakah jarak yang perlu dilalui oleh Din untuk sampai ke hospital. Jadi Din ini dia perlu lalu berapa jarak untuk sampai ke hospital. Jadi apa yang kita boleh buat? Kalau tak nak gerak, kita boleh guna kaedah yang cikgu katakan tadi. Kamu terus lihat kepada koordinat hospital. Jadi koordinat hospital ialah 3, 5. Jadi seperti yang cikgu katakan tadi, nombor di depan ini dia sudah mewakili mengufuk iaitu paksi X dan 5 di belakang ini dia sudah mewakili Y. Jadi kamu boleh terus nyatakan jarak mengufuk yang perlu dilalui oleh Din ialah 3 unit kerana X-nya 3 jadi mengufuknya pun 3 dan jarak mencancang ialah 5 unit kerana di sini Y-nya adalah 5. Okey, kaedah ini dia hanya sesuai. Kaedah ini hanya sesuai kalau soalan minta kamu kira dari asalan. Hanya sesuai kalau soalan minta kamu kira jarak dari asalan. Okey, tolong ingat kalau soalan minta dari asalan atau kedudukan objek itu berada di asalan, barulah kamu boleh guna kaedah ini, iaitu kamu lihat terus kepada koordinat dan terus kamu ambil koordinat itu sebagai jarak dia. Okey, kita lihat soalan B. Berapakah jarak masjid? Jarak masjid dari kedudukan Din. Jadi untuk ini, kalau kamu tak nak guna kaedah yang terdapat di A ni pun tak ada masalah. Kamu boleh guna gerak di satah catas. Kamu boleh gerak dari petak ke petak di atas satah catas. Jadi kita lihat berapakah jarak masjid dari kedudukan Den. Jadi kita mula dari titik asalan sebab Den berada di titik asalan. Kita gerak sampai kita dapat sampai ke masjid. Jadi untuk masjid ini
Kita dapat lihat koordinatnya adalah di sini. Masjid. Jadi masjid ini kita dapat lihat sebenarnya dia berada di mana? Di sini. Jadi kita akan jalan. Ada tak mengufuk? Tidak ada. Dia hanya mencancang. Sudah sampai. Jadi kita gerak terus secara mencancang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sepatutnya jawapannya adalah 5 unit mencancang. Jadi adakah betul jawapan yang cikgu berikan ini? Mengufuk 1 unit dan mencancang 5 unit. Betul ke tidak jawapan yang cikgu berikan ini? May? Cynthia, betul atau tidak? Salah. Kerana tiada pergerakan secara mengufuk. Pergerakan mengufuk tiada. Jadi jawapan ini tidak wajar. Jadi sepatutnya jawapan dia hanyalah mencancang, iaitu sebanyak 5 unit. Yang ini baru betul. Mengufuk tiada sebab dia tak ada tiada pergerakan mengufuk. Dia hanya pergerakan mencancang saja sudah sampai ke masjid. Baik, seterusnya kita soalan C. Berapakah jarak yang perlu dilalui oleh Din untuk balik ke rumahnya? Jadi berapa jarak yang perlu Din ni lalui kalau nak sampai ke rumah? Jadi kita tentukan dulu di mana rumah Din. Okey, di sini rumah Din. Okey, jadi kita kena bergerak dari asalan. Okey, sebab Din nak balik rumah. Jadi Din berada di asalan, kita gerak dari asalan. 1, 2. Jadi terdapat 2 unit mengufuk. Adakah sudah sampai? Belum. Kita perlu bergerak secara mencancang lagi naik atas. Berapa petak yang kita perlu lalui untuk naik atas? 1, 2, 3. Jadi kita boleh nyatakan untuk jarak mengufuk adalah sebanyak 3 unit. Betulkah jawapan ini? Wajar ke tidak jawapan ini? Tidak wajar kerana jawapan sepatutnya adalah 2 unit. Jadi jawapan ini tidak wajar kerana jawapan yang sebetulnya adalah 2 unit. Kita lihat kepada jawapan mencancang pula. Adakah betul 3 unit? Ya, jadi jawapan ini wajar. Jadi sepatutnya jawapan dia adalah mengufuk 2 unit dan mencancang adalah 3 unit. Jadi pastikan kamu betul-betul kira petak ataupun jarak yang diberikan dengan betul supaya kamu dapat menulis jarak mengufuk dan mencancangnya dengan betul dengan tepat. Okey, kita lihat soalan D. Berapakah jarak pejabat pos dari Din? Jarak pejabat pos dari Din. Jadi kita mesti kira dari Din untuk sampai ke pejabat pos. Jadi kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Minta maaf. Sudah terlebih. Sepatutnya sampai di sini sahaja. 5. Jadi ingat, jangan terlebih, jangan terkurang. Pastikan betul-betul pada kedudukan yang diminta. Jadi, berapa pergerakan tadi? 1, 2, 3, 4. Ada pergerakan secara mencancang? Tiada, kerana pergerakan mengufuk sahaja sudah mencukupi untuk kita sampai kepada pejabat pos. Jadi, adakah wajar jawapan yang diberikan? Mengufuk 4 unit dan mencancang adalah 0 unit. Jadi, betul. Wajar jawapan yang diberikan.
Jadi, murid-murid, cikgu harap kamu dapat memahami cara untuk menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang bagi objek atau tempat yang diberikan bermula dari asalan. Jadi ingat, pastikan kamu mengira dengan betul, jangan tersilap kira, supaya jarak yang kamu tulis nanti adalah jarak yang tepat dan betul. Baiklah, sekarang adalah masa untuk menguji kefahaman kamu. Apa yang perlu kamu buat? Kamu perlu menjawab 10 soalan kuis yang cikgu akan berikan dalam Telegram. Dan kamu perlu menjawab sekurang-kurangnya 7 daripada 10 soalan dengan betul untuk mendapatkan TP3. Dan selepas selesai menjawab, sila screenshot markah terakhir yang mengandungi bilangan soalan yang betul dan bilangan soalan yang kamu telah jawab. Bilangan soalan betul dan bilangan soalan yang salah. Dan hantarkan kepada personal WhatsApp cikgu. Seperti biasa, sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau persoalan, sila hubungi cikgu. Jangan malu, jangan risau, cikgu akan cuba beri bimbingan kepada kamu. Tetapi sebelum itu, pastikan kamu benar-benar melihat kepada video pengajaran ini. Sekiranya kurang faham, kamu boleh ulang balik video ini dan kamu lihat balik setiap langkah yang cikgu tunjukkan. Jadi, setakat itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.